Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok 5 YouTube channel yang terbaik dalam bidang otomotif di negara kita. Now, memang sebenarnya ada lebih lagi dari 5 channel ni dan sebenarnya memang susah nak rankkan mereka ni. Cuma di sini saya listkan 5 channel yang saya sendiri dalam bidang otomotif ikut secara rapat, dan fakta-fakta dari channel mereka ni kebanyakan besar saya setuju. Kadang-kadang tak setuju tu biasalah, cuma bagus juga untuk dengar hujah orang yang tak bersetuju dengan kita. Yang penting fakta tu betul. Saya akan ceritakan apa kelebihan channel-channel ni dan apa target audience diorang dan apa yang membuatkan saya tertarik dengan apa yang diorang sampaikan. Dan satu lagi, list ni dia tidak mengikut bilangan subscriber tau. Jadi tak semestinya subscriber banyak dapat nombor 1. Okey, jom kita tengok. Di tempat kelima, pilihan saya adalah channel Pandu Laju yang mana pengacaranya tak lain tak bukan adalah Abang Gan. Kalau korang biasa tengok channel ni, korang akan tahu yang Abang Gan tu sendiri adalah daya penarik untuk orang nak tengok lama sebab dia sendiri pandai buat orang terhibur. Channel Pandu Laju ni macam nama dia sendiri memang sepenuhnya disampaikan dalam bahasa Malaysia. Dan mainly Pandu Laju ni dia akan review kereta-kereta baru yang dilancarkan dan diorang akan pergilah ke event-event launching dan tengoklah. Kadang-kadang kalau organizer bagi test drive, diorang akan test drive. Kalau tak, diorang akan bagilah review-review spek. Boleh tengok interior, boleh tengok exterior. Dan recently saya perasan ada juga Abang Gan buat review pasal motosikal-motosikal yang baru masuk ke Malaysia. Lagi satu yang menariknya, Abang Gan ni kalau korang nak tahu, dia berbangsa Cina. Tapi hari tu dia cakap orang pelik, kenapa bangsa Cina tapi bagi salam? Dan untuk menjawab pertanyaan ni, dia buka satu lagi channel, macam channel personal dia lah untuk dokumen perjalanan dia. Dan bulan puasa baru ni memang banyak Abang Gan ceritakan pasal proses dia masuk Islam dan macam-macam lah cabaran dan dugaan yang dia dapat. Tak kira lah sama ada dari keluarga ke, dari kawan-kawan ke, dan benda ni memang menarik. Bagi saya memang timing dia publish tu pun tepat sebab bulan puasa. Jadi saya tengok Abang Gan tu pun dah jadi macam tazkirah. Biasanya kalau kita dengar tazkirah pasal mu'allaf ni, kita tak boleh nak hayati sangat sebab kita tak rasa sendiri. Tapi kalau ada mu'allaf sendiri yang ceritakan kisah dan cabaran dia, lagilah masuk ke dalam hati kita yang mendengar ni. Jadi terima kasih kepada Abang Gan yang sudi berkongsi, dan kepada channel Pandu Laju saya ucapkan semoga terus berjaya. Di tempat keempat pula bagi saya adalah channel Pekin Ibrahim. Channel ni gaya penyampaian dia adalah vlog style lah, dan bagi saya sangat santai dan dia tak serius sangat. Kalau motosikal saya boleh samakan dengan channel Bob YP. Sebabnya ada dua sebab. Yang pertama sebab kedua-dua channel ni dia vlog style, dan satu lagi adalah sebab dia upload video ni hari-hari. Kalau korang nak tahu, bukan senang nak upload video hari-hari ni. First sekali, konten tak tahu nak cari dekat mana hari-hari. Lepas tu nak kena edit lagi, memang makan banyak masa. Dan Pekin ni pun orangnya bekerja juga, dia bukan buat YouTube full time. Jadi sebab tu saya respect dekat effort yang dia bagi untuk upload hari-hari. Saya start follow channel ni bila Pekin ceritakan pasal kereta Golf R dia, dan kemudian apa yang dia buat lah dekat kereta tu, macam-macam. Lepas tu dia jual kereta tu, lepas tu tak ada kereta kejap, dan sekarang ni dia pakai Golf GTI R32. Basically Pekin ni dia dokumenkan apa yang dia buat dekat kereta dia dalam bentuk video dan share untuk kita semua tengok. Dan mungkin satu lagi yang menarik adalah Pekin ni dia banyak kawan tau, dan banyak orang nak kawan dengan dia. Jadi sepanjang saya tengok vlog dia, kita dapat kenal dengan macam-macam orang dan macam-macam modifikasi yang orang buat dekat kereta masing-masing. Daripada kereta Volkswagen Beetle yang lama tu sampaikan kereta yang canggih-canggih pun ada. Di tempat ketiga pula bagi saya adalah channel Mekanika Malaysia. Channel ni bagi saya memang diorang bekerja macam profesional lah, dan production quality dia sangat bagus. Host untuk rancangan ni nama dia Abang Japar dengan Abang Beras. Saya duk tengok channel ni dah lama dah, tapi tak tahulah Japar tu nama sebenar Abang Japar atau tak. Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. Baru-baru ni Mekanika Malaysia ada publish untuk tunjuk macam mana diorang buat shooting untuk review satu-satu kereta ni.
Memang diorang ada team sendiri dalam 5-6 orang untuk handle semua kamera equipment, ada prepare script dan macam-macam lagi persediaan yang diorang buat untuk hasilkan satu video. Dan saya kadang-kadang rasa kagum jugalah betapa untungnya kita sekarang ni. Orang buat effort sebanyak ni dan kita boleh tonton free-free je dekat YouTube. Best kan? Saya pun masa tengok tu tak perasan pun betapa banyaknya effort yang tim ni buat untuk publish satu-satu video diorang tu. Bila diorang publish behind the scene tu, barulah saya appreciate pada YouTuber yang hebat-hebat ni. Dan kerap kali dalam video mekanika ni, bila Abang Beras muncul je, saya dah standby nak gelak siap-siap dah. Kira macam penyeri lah Abang Beras ni. Korang tahu tak siapa nama Abang Beras ni? Kalau tahu, memang terror. Channel Mekanika pun dia macam seolah-olah media company yang akan review kereta-kereta yang baru masuk, kereta-kereta yang pelik dan kereta-kereta yang orang buat modifikasi. Fakta-fakta yang dibentangkan dalam channel ni, korang jangan risau sebab memang diorang dah buat research siap-siap. Abang Japar tu kan nampak macam steady je bercakap, tapi sebenarnya dia dah ada skrip yang mantap. Bukan dia main agak-agak je fakta-fakta tu tau. Baik, channel otomotif yang kedua terbaik di Malaysia bagi saya adalah channel Bobby Ang. Bobby Ang ni sendiri adalah owner kepada company Horizon yang merupakan sebuah syarikat online e-magazine. Cuma Bobby ni dia ambil inisiatif untuk tukar persepsi orang pada magazine ni dan convert konten-konten dia kepada video. Sebab nak senang cerita, mana ada orang baca majalah lagi sekarang ni. Dan bukan setakat tu saja, Bobby juga encourage staff dia untuk publish video masing-masing. Jadi kalau diorang dapat satu kereta untuk review contohnya, kita akan dapat review dari pandangan banyak sudut. Padahal semua di bawah satu company ni tau. Dan part ni yang saya suka sebab diorang bebas nak puji ke, nak kutuk ke kereta tu. Jadi kita yang mendengar dapat buat inform decision sama ada nak beli kereta tu atau tidak. Dan saya rasa anda tahulah pegangan saya, iaitu setiap benda ni ada kebaikan dan kelemahan. Jadi kalaulah kita jumpa reviewer yang cerita kebaikan je ataupun cerita kelemahan je, itu anda kena berhati-hati sikit. Target audience untuk channel Bobby Ang ni lebih kepada pendengar yang dah matured lah. Mungkin 30 tahun dan ke atas. Kalau macam Pandu Laju ke Mekanika ke, pendengar diorang memang tak kira. Dari sekolah sampai ke warga emas pun sesuai nak layan. Tapi channel Bobby Ang ni dia lain sikit. Mungkin sebab dia ni adalah seorang penulis profesional dan bahasa dia agak tinggi sikit lah. Dan video Bobby pun memang dia akan bercerita berdasarkan pengalaman dia dan editing sangat minimum. Jadi korang jangan expect lah music ke, countdown ke, memes ke dekat channel ni. Memang just straight to the point. Dan channel ni juga jadi platform untuk Bobby create following untuk join dia pergi weekend drive. Kadang-kadang team dia yang organize, tapi memang seronok lah kalau kita dapat join group yang macam ni. Dan satu lagi, dia ni ada satu cita-cita tau, iaitu nak drive dari Malaysia ke London ikut jalan darat. Dan mungkin cita-cita ni yang buat saya follow dia dari dulu lagi kot. So Bobby, hopefully benda ni akan terjadi dan kalau ada rezeki, saya pun nak join sekali. Okay, sekarang kita dah tengok 4 channel YouTube yang bagi saya yang terbaik lah dalam bidang otomotif di Malaysia ni. Sebenarnya banyak lagi yang lain, cuma ini pandangan peribadi saya saja. Dan kalau ada lagi yang saya terlepas, tolong komen dekat bawah. Channel apa lagi yang korang minat? Baik, di tempat pertama bagi saya tak lain dan tak bukan adalah channel Nas Abdullah. Saya rasa untuk anda yang subscribe dekat channel saya, korang pun tak terkejut kan? Mungkin tak aci sikit lah sebab Nas Abdullah ni adalah mentor saya untuk buat YouTube. Sebabnya konten-konten dalam channel dia ni memang sangat berguna dan review dia memang menyeluruh. Dan mungkin sebab utama saya suka penyampaian Nas Abdullah ni adalah dia bekerja secara individual. Mungkin dia adalah pembantu dari aspek lain, tapi dari aspek skrip dengan fakta-fakta, semua dikontrol oleh dia sendiri. Jadi maksudnya tak ada conflict of interest untuk puji atau kutuk kereta tu. Apa yang dia suka dia cakap, apa yang dia tak suka pun dia cakap. Jadi bagi saya fair lah dekat situ. Dan dia akan pastikan research yang dibuat tu dah cukup tepat sebelum publish mana-mana video. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, bukan senang nak manage YouTube channel yang subscriber dia dah dekat 500,000 macam Nas Abdullah ni. Nasib baik dia buat full time.
Kalau part time macam saya, tak tahulah macam mana. Mesti tak ada masa langsung. Apa-apa pun, semoga channel Nas Abdullah terus maju lagi dan dapat berjuta-juta subscriber. Macam tu juga dengan channel-channel lain, sama ada saya listkan dekat sini ataupun saya tak listkan. Dan 5 YouTubers ni adalah personal preferences saya lah. Jadi saya jemput anda untuk tengok dan subscribe diorang semua. Dan mungkin sebenarnya anda tahu pasal channel saya pun daripada channel diorang juga kan. Jadi sama-samalah kita bantu-membantu untuk memajukan sektor automotif di Malaysia. Apa-apa pun, korang setuju tak dengan list saya ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.